Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar 3 Al-Khawarizmi dan 3 Al-Bukhari. Baiklah, seperti semua pelajar yang sedia maklum bahawa hari ini kita akan mengadakan sesi PDPR secara luar talian, iaitu tiada Google Meet ataupun apa-apa aplikasi yang menghubungkan secara terus antara cikgu dan awak semua. Jadi apa tugasan yang perlu awak buat pada hari ini ialah kita akan buat penulisan ulasan, yang mana sebelum cikgu berikan tugasan kepada kamu, kita akan ingat kembali macam mana nak tulis karangan ulasan. Jadi seperti yang pelajar lihat pada rakaman video ini, teknik menulis pendahuluan ulasan. Murid-murid perlu membaca soalan dengan teliti dan mengenal pasti tugasan yang perlu ditulis. Ingat jangan pernah abaikan untuk baca soalan. Baiklah, ulasan boleh bentuk bentuk soalan ulasan ni boleh jadi dalam bentuk gambar, peta minda, graf, iklan, carta, poster dan juga tajuk akhbar. Jadi apa yang perlu pelajar buat untuk pendahuluan ataupun permulaan ayat bagi karangan ulasan ialah tulis sahaja petikan berikut ataupun gambar tersebut ataupun peta minda tersebut, graf tersebut, iklan tersebut, carta tersebut, poster tersebut dan tajuk akhbar tersebut, bergantung kepada bahan yang diberikan kepada pelajar. Menunjukkan terus sambung kepada kehendak soalan dia lah, ataupun topik yang diketengahkan dalam bahan tersebut. Contohnya, kemalangan jalan raya di Malaysia. Jadi, petikan berikut menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar di kawasan perumahan. Kalau kita tengok dekat sini, gambar yang diberikan kepada kita ialah bahan yang diberikan kepada kita ialah berbentuk gambar. Jadi permulaan dia, gambar tersebut menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar di kawasan perumahan. Cikgu pasti semua pelajar sedia maklum cara untuk menulis pendahuluan ulasan. Seterusnya. Ini ialah contoh ulasan. Cikgu akan terangkan sedikit tentang contoh ulasan. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca soalan dengan teliti. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Yang ni semua orang sedia maklum dan semua pelajar dah set dalam minda masing-masing bahawa tak boleh lebih 100 patah perkataan dan perlu lebih daripada 80 patah perkataan. Ini ialah bahan yang diberikan kepada kita dalam bentuk gambar. Ini topiknya, cara-cara memupuk perpaduan. Itu sebabnya diberikan kepada kita gambar pelajar ataupun masyarakat yang berbilang kaum. Bukan hanya kaum Melayu saja, bahkan ada India, ada Cina dan juga ada kaum Melayu. Jadi ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan. Diberikan juga kepada kita idea-idea, iaitu kempen melalui media massa, aktiviti gotong royong, acara rumah terbuka dan mengenali sejarah negara. Semua idea ini merupakan isi tersurat. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu keluarkan, kita perlu senaraikan isi tersirat daripada isi-isi tersurat yang diberikan. Berapa isi tersirat yang kita perlukan? Memadai 2 sahaja isi tersurat. Tetapi andai kata pelajar nak buat lebih, tak ada masalah selagi tidak melebihi patah perkataan. Baiklah, kita akan lihat contoh ulasan lengkap yang diberikan daripada contoh ulasan ini. Gambar tersebut menunjukkan masyarakat Malaysia berbilang kaum yang hidup bersatu padu. Nampak tak diguna gambar untuk permulaan merujuk kepada bahan. Kemudian dinyatakan apakah topik, apakah idea daripada bahan tersebut, iaitu masyarakat Malaysia yang berbilang kaum
yang hidup bersatu padu. Antara usaha dan cara itu sama sahaja maksudnya. Anda kata pelajar tak nak ubah, tak ada masalah. Terus ke masuk antara cara, tak ada masalah. Untuk memupuk perpaduan kaum termasuklah pihak kerajaan. Okey. Bila usaha atau cara kita nyatakan pihak mana yang bertanggungjawab. Okey. Sama ada, biasa kalau usaha ni ada ke banyak pihak lah. Contohnya macam pihak sekolah. Okey, jap. Dia ada dia punya tips je. Dikemasin. Okey, dikemasin ni apa? Okey, diri, keluarga, masyarakat, sekolah, institusi dan juga negara. Pilih sahajalah yang bersesuaian. Okey, kalau kempen ni siapa yang sesuai? Kempen sesuai diketengahkan oleh pihak kerajaan. Okey, dia kata pihak kerajaan sentiasa menganjurkan kempen perpaduan melalui media massa untuk memberitahu. Okey, ini ialah isi tersurat. Okey, TSI yang pertama. Okey, jap. Cikgu nak kecilkan sikit. Okey, kemudian ini TSI untuk ini TSU dan ini TSI dia. Untuk kenapa nak ada kempen? Memberitahu masyarakat bahawa masyarakat yang tidak bersatu padu akan menjejaskan keamanan negara. So, ini ialah isi tersirat yang pertama. Ini isi tersurat yang pertama. Selain itu, aktiviti gotong royong juga dapat membentuk kerjasama dalam kalangan masyarakat dalam sesuatu aktiviti. Okey, ini ialah isi tersirat yang kedua. Okey, maksudnya ini untuk daripada pihak masyarakat. Okey, inilah TSI, TSU yang kedua. Alright, di samping itu, acara rumah terbuka juga. Acara rumah terbuka juga penting. Okey, ini ialah TSU yang ketiga. Penting supaya masyarakat dapat mengenali dan memahami budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Inilah TSI yang ketiga. Seterusnya, generasi muda perlu mengenali sejarah. Ini ialah melibat kepada diri seseorang itulah. Mengenali sejarah negara. Ini ialah TSU yang keempat. Supaya mereka dapat bersatu mempertahankan kedaulatan negara pada masa hadapan. Ialah TSI yang keempat. Konklusinya, semangat perpaduan kaum perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk penutup ini hanyalah sekadar pilihan, tidak wajib. Kalau awak nak buat, boleh. Tak nak buat pun tak ada masalah. Dan jangan lupa untuk kira patah perkataan. Untuk yang ini 94 patah perkataan. Dan kita lihat juga dekat sini dia juga gunakan penanda wacana. Selain itu, kemudian di samping itu, seterusnya ada lagi tak penanda wacana? Okey, itulah antara penanda wacana yang digunakan dalam contoh karangan ulasan ini. Jadi, caranya yang senang ialah kita akan kenal pasti dahulu isi tersirat bagi setiap isi tersurat ini. Kemudian baru kita pindahkan ke dalam bentuk karangan ulasan lengkap. Okey, rangka dahulu sebelum awak tulis awak punya ulasan dengan lengkap. Okey, jadi itulah aktiviti awak pada hari ini. Hanya perlu siapkan ulasan bagi setiap latihan yang saya akan berikan nanti. Okey, jadi cikgu harap anda semua dapat faham apa yang cikgu terangkan hari ini. Dan selamat membuat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.